من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimuliakan Tuan Imam selaku juru perantara majlis yang berusaha mengurus Masjid Al-Husna, Ustaz Azizul dan seluruh ahli tengkuasa yang dialu-alukan ketibaan kehadiran ahli panel yang telah pun berada di hadapan kita semua pada malam ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua para jemaah ahli qariah Masjid Al-Husna untuk sama-sama kita hadir pada malam yang kedua Muharram 1444 Hijrah. Pada hari ini kita hadir untuk berada dalam sebuah majlis yang amat dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh Rasulullah SAW. Dan juga dialu-alukan kehadiran Wabi Halimi yang juga turut hadir yang merupakan Don Sri Setia juga bersama-sama dengan kita pada malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini sebagaimana tajuk yang akan kita angkat, sempena ketibaan dan kehadiran bulan Muharram yang baru sahaja kita masuk pada hari ini, yaitu bagaimana kita nak mengajak hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrah membela Allah dan ummah. Untuk memperkatakan tentang hal tersebut telah bersiap sedia di kanan dan kiri saya. Inilah dia ditampilkan Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah yang merupakan pengarah urusan pengetua di Sri Sekolah Rendah Islam Sri Pintal Al-Amin di Komplek Tigasi yang berada seberang dengan kita ini. Beliau juga merupakan penceramah yang tidak asing. Tuan-tuan dan puan duk tengok, duk nampak, duk lihat di kaca televisyen, terutama dalam rancangan wanita hari ini. Ni wanita-wanita muslimat-muslimat sangat mengenalilah wajah beliau ini, masya-Allah. Juga berada di kanan saya bertindak selaku ahli panel yang kedua, tangannya beranduh, yang merupakan adinda kepada Ustaz Muhammad Jazlan. Inilah dia Ustaz Muhammad bin Abdullah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Inilah dia Ustaz yang dikatakan antara penyelam. Ustaz penyelam, Ustaz naik kuda, Ustaz mengembara. Segala-gala ada dekat dia ni. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Muhammad bin Abdullah dapat hadir. Inilah kedua-dua ahli panel yang kita cari-cari selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menggandingkan dua adik-beradik sepusat sepusing, maknya sama, ayahnya pun sama. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketibaan dan kehadiran bulan Muharram, walaupun ianya merupakan kalender yang menjadi tarikh yang telah diperkenalkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi ianya juga tidak menjadi suatu kesalahan untuk menjadikan permulaan awal tahun baru dengan kita nak mengajak untuk mengingati sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama, dalam nak membela umatnya ini, masya-Allah. Maka dengan itu untuk kita meneruskan bual bicara kita pada malam ini, saya nak pergi kepada Ustaz Muhammad Jazlan terlebih dahulu. Ustaz, bagaimana Ustaz melihat tajuk yang kita nak angkat pada malam ini dan muqaddimah yang Ustaz nak kongsikan dengan kita? Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Moderator kita Ustaz Muhammad Amin Nurhizam, yang saya kasihi
bahkan ahli panel, adinda saya Ustaz Muhammad bin Abdullah, para imam, para bilal, barisan jawatan kuasa, pengarah, pengerusi masjid, YB kita, Tuan YB Halimi, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Muslim semua yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul dan berhimpun dalam masjid yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Masih juga Allah panjangkan umur kita, khususlah mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini merupakan malam masuknya pada 2 hari bulan Muharram tahun 1444. 18 tahun lalu, awal Muharram, di sinilah sebenarnya Allahyarham ayah saya dimandikan dan disolatkan jenazah di masjid ini 18 tahun yang lalu pada awal Muharram. Sebab itu bila mana Ustaz Amir sebut awal Muharram nak datang ke masjid ini, sebenarnya saya sayu. Sebab apa? Memang ini satu kenangan dan maknanya ingatan yang saya tak dapat lupakan. Di sinilah masjid yang kita semayangkan, solatkan. Dia meninggal pada malam awal Muharram, dan di sinilah kita bawa terus pergi ke rumah USJ 4 dan terus ke kubur. Dan mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa Allahyarham ayah anda saya, dan diberikan kerahmat dan kebaikan oleh Allah SWT rohnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bila sebut tentang bab berkaitan dengan Muharram ini, maka sebenarnya kalau kita lihat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 36, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu 12 bulan setahun. Mana Allah tetapkan mula-mula, iaitu Allah tetapkan ni yauma khalaqas samawati wal ard, pada mula-mula Allah jadikan langit dan bumi dan serta sistem-sistemnya. Tatkala waktu itu nak digerakkan bumi itu, waktu itu telah dikira, Allah telah tetapkan pusingan 1 tahun itu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu Allah sebut minha arba'atul hurum, dan padanya ada 4 bulan yang mana bulan itu yang diharamkan. Yang dikatakan yang diharamkan itu iaitu bulan yang dimuliakan. Pada bulan tersebut tidak boleh berperang, tidak boleh bertumpah darah dan sebagainya. Bulan-bulan tersebut ialah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan sekarang kita berada pada bulan Muharram, satu bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa Allah sebut lagi? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan pada bulan ini jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri. Maknanya pada bulan ini kita kena jaga perkara yang patut kita kena jaga, iaitu apa? Jangan menzalimi. Yang dikatakan menzalimi itu 2 perkara. Disebut Abu Qatadah itu 2 perkara. Pertama, pada bulan ini jangan sama sekali kamu menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena jaga iman kita. Kita kena angkat martabat 2 kalimah syahadah. Kita kena jaga apa yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut syariat Islamiah. Dan kita kena ikut apa yang dibawa Nabi, iaitu akhlak karimah. Benda ni yang kita kena jaga. Itu perkara yang pertama. Jangan sampai syirik. Umur-umur kita ni tengok dah sekarang ni pun bukan apa. Yalah. Jangan dah amalan kita tak banyak, syirik pula kan tak masal tu. Maknanya kita jagalah. Itu perkara pertama. Dan perkara yang kedua yang perlu kita jaga iaitu apa? Jangan sampai sekali pada bulan ini yang disebut sebagai bulan Muharram ini, bulan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala itu, kita melakukan satu dosa yang boleh membuat satu perkara yang boleh mengundang dosa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kita tak lari buat dosa, kita hari-hari buat dosa, tapi hendaklah
apa yang perlu kita ke depan tu, bagaimana kita menjaga diri kita supaya menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bila sebut bab berkaitan dengan hijrah. Hijrah Nabi SAW, kita datang ke masjid, ke mana juga diceritakan hal berkaitan dengan sirah Nabi. Bagaimana Nabi membuat perancangan sampai ke Madinah. Dan kalau kita lihat apa yang asas yang kita akan bincangkan, iaitu apa yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu satu hadis syarah Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sebut al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Adapun yang dikatakan hijrah itu untuk kita semua adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita buka di lembaran sejarah, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah sampai ke Madinah, membawa kepada kita iaitu apa? Iman, Islam dan akhlak kenabian. Dan waktu itulah bila Nabi berhijrah ke Madinah, sampainya Islam itu kepada kita dengan keadaan yang sempurna. Dan inilah masa untuk kita ambil hikmah hijrah itu untuk sama-sama kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, keji dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mukaddimah yang ringkas dan mudah kita nampak hala tuju. Apa dia? Yang pertama, Ustaz mengajak kepada kita untuk mengingat di antara satu sama dengan yang lain tentang dalam hidup beragama ini ada apa yang dikatakan sebagai perubahan masa, perubahan waktu, yang merujuk tadi kepada bulan-bulan Islam. Yang mana bulan-bulan Islam ini bukan sahaja Allah bagi tahu kata bermula daripada zaman Nabi Allah Adam lagi, sejak daripada apa tadi? Surah At-Taubah ayat 36, sejak daripada dicipta langit dan bumi. Yalah, itu memang kita tak akan tahu lah tuan-tuan, melainkan ada orang yang ahli dalam bidang itu yang berkongsi dan bagi tahu kepada kita. Masya Allah. Maka apabila diberitahu kepada kita begitu, agak-agak tuan-tuan, ada orang yang tak peduli tentang perubahan masa, perubahan waktu, perubahan minggu, bulan dan tahun. Mesti ada punya tuan-tuan. Ada orang pun dia tak tahu, kata hari ni 1 Muharram. 1 Muharram Ustaz, 1 Muharram tu apa? Hari ni 30 Julai Ustaz. Ustaz ingat main-main dengan saya. Tu contoh lah tuan-tuan. Tu apa hal ni nak sambut-sambut lah, nak ajak orang ingat itu dan inilah. Oh ya, Masya Allah. Sedangkan Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya di dalam persisian gantian malam dan siang, bukan tunggu tahun, bukan tunggu bulan, tunggu minggu, selisih malam dan siang pun ada orang yang Allah bagi ambil peduli perubahan malam dan siang ni untuk dia jadikan bahan fikir. Tadi Ustaz Muhammad Jazlan ajak kepada kita memikirkan tentang 4 bulan yang amat Allah ajak kepada kita hormati, muliakan, jangan menterlibatkan diri kita dengan hal-hal syirik, hal hurafat, dosa-dosa yang besar dan sebagainya. 4 bulan ni saja ke Ustaz? Tidak. Cuma 4 bulan ni secara asas. Kalau peringat sampai tiap-tiap bulan pun letih juga kita dapat peringatan ni. Tapi bila sekali-sekala ni dia agak terkejut sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuan-tuan dan puan. Dan tadi apabila Ustaz ajak kepada kita melihat peringatan Muharram dikaitkan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kerana nak bagi tahu innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allah kata dalam surah Yasin, kamu ni wahai Muhammad merupakan salah seorang nabi dan rasul seperti para mana nabi dan rasul terdahulu yang datang duk ajak orang kepada Tuhan, nak ajak bagi tahu orang untuk balik ke negeri akhirat, dan kamu berada di atas jalan yang lurus. Sebab apa? Sebab kalau orang seperti mereka, pewaris-pewaris mereka tidak mengingatkan, maka itulah yang jadi kepada umat-umat terdahulu. Mak ayah tak peduli, datuk nenek tak kisah, maka kita akan menjadi orang-orang yang lalai. Wal'iyyazubillah min zalik.
Kita beralih kepada Ustaz Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, Ustaz, apabila dikaitkan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sudah tentu yang dapat kita bayangkan apa dia? Sesuatu yang susahnya banyak, yang mudahnya itu sikit. Senangnya itu agak jarang-jarang dengar. Hak duk dengar ni banyak yang apa? Masalah, ujian dan dugaan. Itulah tak tahulah kok ustaz ada nak mengubahkan apa yang saya sebut tadi. Kalau kita kaitkan lagi bagaimana sebelum berlakunya hijrah Nabi, terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kita semua tahu perjalanannya sangat amat jauh. Daripada Mekah lalu Madinah menuju terus ke Palestin, dan daripada situ naik pula ke langit. Berapa jauh perjalanan tu? Berapa jauh tu Ustaz? Jadi Ustaz beritahu. Kalau yang daripada Mekah ke Palestin tu berapa? 1,500. Ada 1,500 km. 1,500 km. Yang daripada Palestin tu naik ke tu saya tak tahu. Masya Allah, berapa jauh laju cahaya. Yang ni Ustaz ni dia tahu kejap lagi. Cuma yang kita nak tahu balik, macam mana Ustaz dalam hijrah Nabi Allah tak buat macam mana Isra wal Mi'raj. Allah datangkan burung. Apa burung tu nak kena sewa ke Ustaz? Perjalanannya 500 km saja. Dengan nak sembunyi dalam gua lah, dengan ada orang nak bunuh lah. Kalau saya duk cakap macam ni memang tak habis lah soalan tu. Rasa Ustaz dah nampak dah tujuan soalan tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasar wa wala. Dirahmati Allah, Ustaz Moderator Ustaz Aminul Hizam, seterusnya kepada kekanda Ustaz Jazlan selaku ahli panel yang pertama, Yang amat berhormat YB kita, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa sambutan majlis pada malam ini, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bicara mengenai hijrah Nabi SAW ya. Okey, kekanda saya Ustaz Jazlan tadi bincang mengenai intipati pentingnya untuk menghindarkan syirik sempena hijrah ini. Jadi oleh kerana Ustaz Amir sebut mengenai sejarah ni, saya nak sentuh bab sejarah dia. Okey, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun apa? Kalau Masihi dia lahir, kan? Kita tahu tahun gajah kan? Tapi Masihi dia 570 Masihi. 570 Masihi. Kita 2020 570 Masihi lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Waktu itu dunia ni ada apa? Okey, waktu tu cerita Waktu tu ada dua kerajaan besar, Rom dan juga Parsi. Okey. Dan dua laluan besar, laluan sutra dan laluan rempah, Spice Route dan Silk Route. Silk Route ni daripada mana? Silk Route ni daripada Xi'an sekarang. Xi'an di China, sebelum ibu kota China dipindahkan ke Beijing, lama beribu tahun adalah Xi'an. Xi'an ada masjid tertua, 1200 tahun umur sekarang ya. Jadi laluan sutra tu Xi'an, kemudian berlalu ke Afghanistan, China, Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva pecah dua, Rom dan juga Parsi. Okey, itu laluan sutra. Kemudian laluan rempah. Laluan rempah ni mana? Laluan rempah ni bermula daripada Guangzhou. Kalau sekarang Guangzhou, melalui Nusantara. Nusantara ni apa? Nusantara ni dulu ada dua tanah saja. Tanah Melayu, tanah Jawa. Kita boleh tengok kitab Daud Al-Fatani. Al-Fatani sebelum wujud Malaysia, Indonesia lagi, kaedah melihat kiblat. Dia cakap, okey, tanah Melayu macam mana, tanah Jawa macam mana. Tanah Melayu dengan tanah Jawa ni, tanah Melayu lagi besar. Tanah Melayu ni Sumatera tu semua tanah Melayu. Jambi, Aceh, apa semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu, selatan Thailand sampai ke Cambodia, itu adalah tanah Melayu. Tanah Jawa bermula daripada Jakarta ke bawah. Jadi maknanya Nusantara ni ada orang Melayu, ada orang Jawa.
Okey. Jadi itu laluan rempah daripada Guangzhou pergi ke Nusantara, pergi ke Goa India, daripada India pecah dua, Rom dan juga Parsi. Jadi dia ada dua kerajaan besar, Rom dan Parsi, ada dua laluan besar, laluan sutera dan laluan rempah. Okey, itu waktu tu ada. Okey. Okey, ketika Nabi lahir 570 Masihi, ketika itu last Nabi terakhir adalah Nabi Isa. Nabi Isa ni 1 Masihi lahir dia. Maknanya hampir 600 tahun tak ada Nabi. Jadi agama dah agak banyak rosak. Macam Ustaz Zalan sebut tadi, syirik ni banyak berlambak. Benda syirik banyak berlambak, orang tak kenal siapa Tuhan. Okey, maknanya ada orang penyembah patung, ada penyembah dewa-dewa, agama tauhid iaitu dibawa oleh para nabi pun dah bercampur baur. Maka Nabi lahir 570 Masihi. Okey. Nabi membesar di Mekah. Okey. Kemudian maknanya apabila Nabi membesar di Mekah, nak senang faham nak senang faham biar kita boleh bayangkan, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu. Mekah ni mana? Mekah ni Kuala Lumpur kita ni lah. Mekah ni Kuala Lumpur kita. Madinah ni Kedah. Madinah ni kat Kedah nak senang faham Johor ni Yaman. Jadi Yaman Johor. Okey, Johor, Yaman, Mekah ni Kuala Lumpur kita ni, Madinah ni Kedah. Okey. Kemudian Palestin ni Bangkok sana tuan. Nak senang faham biar kita nampak. Jadi Nabi SAW membesar di Mekah. Li'ila fi Quraisyin, orang-orang Quraisy dia suka berniaga. Musim panas pergi ke Johor, maknanya pergi ke Yaman. Okey, musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Bangkok, pergi ke Syam. Itu perjalanan. Jadi Nabi SAW dia itulah jalan perniagaan dia. Okey. Berniaga 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Dekat Gua Hira. Jadi kita tahulah dia punya timeline 610 Masihi. Okey. Sampai tadi cerita mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj 620 Masihi. 620 Masihi Nabi diangkat ke langit. Okey, waktu tu kat kita ni ada kerajaan Kedah. Maknanya kerajaan lama lah. Kedah tu ada, bagi kerajaan Melayu yang besar waktu tu Sriwijaya dah ada. Majapahit kerajaan Jawa Majapahit, Sriwijaya kerajaan Melayu. Okey. So maksudnya kita ni dah ada kerajaan dah. Okey. Jadi 610 Masihi ketika itu Nabi di Isra Mi'rajkan 610 Masihi. Ketika itu para sahabat telah mula merantau bawa Islam. Okey. Sebab itu kita jumpa makam sahabat di Guangzhou, China sana. Baru-baru ni ditemui satu makam di Baros. Baros tu di Sumatera. Kalau sekarang ni setelah penjajah bahagikan tanah Melayu jadi Indonesia, sebahagian Indonesia. Itu sebahagian tanah Melayu Ditemui satu makam, wafatnya 38 Hijrah. Kalau 38 Hijrah, kalau tak sahabat, tabi'in yang berada di sana. Baros ni satu tempat terbaik, satu tempat melahirkan bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur Baros. Dalam bahasa Arab, Baros dipanggil Fansur. Kita pernah dengar tak nama ulama yang dinisbahkan dengan Baros? Al-Fansuri. Contoh Hamzah Al-Fansuri. Di mana sahabat telah sampai. Jadi hadis sejarah menyebut waktu Rasulullah berada di Mekah lagi, bangsa Arab telah sampai ke bahagian-bahagian kita ni. Kalau bahagian kita ni lebih kepada Baros. Tuan-tuan, nanti betul Ustaz cakap, benda ni tidak asing lagi, dah banyak dikongsikan dekat dekat internet ke apa, tak apa saja. Baros. Nanti kita akan jumpa gerbang pertama Islam ke Nusantara, ke tanah Melayu, Baros. Maknanya di Baros sekarang ni, kalau sekarang ni Indonesia lah, tapi itu sebahagian tanah Melayu sebenarnya. Okey. Jadi Rasulullah 620 Rasul diangkat ke langit untuk Isra Mi'raj. 622 berlaku hijrah. 622 Masih. Jadi tahun dia adalah 622 Masih. Okey, pendekkan cerita. Jadi Nabi SAW ditekan dia apa semua. Waktu tu para sahabat ada yang dah keluar daripada Madinah, ada yang dah pergi ke Habsyah, dipimpin oleh abangnya Sayyidina Ali, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Satu grup dah pergi ke Habsyah dulu. 620 turun wahyu. Ustaz Jazlan tadi sebutkan ayat dia, maka berpindahlah daripada Mekah, daripada Kuala Lumpur ni pergi ke Kedah. Pergi ke Kedah sana. Okey.
Jadi ketika Rasulullah bergerak pada malam itu, Rasulullah bergerak turun ayat hijrah pada bulan Muharram, tapi Rasulullah bergerak pada bulan Safar. Muharram Safar bulan kedua. Betul ada kadang-kadang kan dia Ustaz Amir kan, ada orang kena petikai, apa Muharram ni, Rasulullah pergi bulan Safar. Ya, Rasulullah bergerak bulan Safar, tapi sahabat dah bergerak bulan Muharram lagi. Orang kadang suka petikai-petikai gitu kan. Tapi sebab itu Sayyidina Umar ambil satu Muharram sebagai satu tarikh dia. Okey, Nabi bergerak bulan Safar. Sahabat-sahabat dah mula bergerak. Maka malam tu pendekkan cerita, Nabi pun bergerak. Nabi bergerak dengan 3 orang. Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, dan satu orang bernama Abdullah bin Abi Uraikid. Abdullah bin Abi Uraikid ni dia adalah penunjuk jalan, sebab jalan nak lalu ni jalan-jalan yang bukan jalan biasa, kena lintas padang pasir lalu bengkang-bengkok macam ni, biar orang tak dapat cari. Maka malam tu pun Nabi bergerak. Maka orang-orang kafir mengisytiharkan apa dia? Mi'atun naqah mayyati bi Muhammadin hayyan aw mayyitan. Okey? Oh, kita semua tahu hayyan aw mayyitan, hidup atau mati ya. Mi'atun naqah ni 100 ekor unta, siapa yang boleh bawa Muhammad hidup atau mati? Hayyan aw mayyitan. Innahum thalathah, dia 3 orang. Muhammad wa Abu Bakar wa Abi Uraikid a'lamun nas bis Sahara. Muhammad, Abu Bakar, Abdullah bin Abi Uraikid, orang yang paling mahir perjalanan padang pasir. Kan? Jadi rupanya Nabi daripada Kuala Lumpur ni, nak senang faham, rupanya tak terus ke Kedah. Nabi turun ke Seremban dulu. Seremban ni adalah dekat situ Gua Thur. Maknanya tempat Nabi bersembunyi dulu. Nak senang faham pergi ke Seremban dulu. Jadi orang kafir ni semua cari jalan-jalan pergi ke Tanjung Malim, pergi ke Beranang, pergi ke mana, semua kejar ke atas. Sedangkan Nabi pergi ke Seremban dulu. Nabi turun ke bawah dulu nak senang faham Nabi turun ke bawah dulu. Kemudian lepas beberapa hari baru Nabi bergerak. Nabi bergerak lalu jalan yang tidak biasa jalan. Kona kanan, kona kiri, kona kanan, kona kiri. Okey. Kemudian sampai dekat Wadi Kudaid. Kalau kita pergi ke Mekah, kita akan pergi ke Wadi Kudaid. Dekat Wadi Kudaid tu ketika itu dulu tak ada RNR. Jadi kalau terputus makanan memang nasib lah. Nabi pun singgah dekat satu orang ni, ada tak makanan? Boleh tak? Minta boleh tak? Ada tak susu? Susu tu buat tenaga Dia kata ibu ni tengok Nabi, kesian orang ni macam ni lah, macam orang musafir. Bayangkan tengah panas, tengah apa kan? Kesian kan? Tapi tak ada makanan. Tapi saya ada kambing ni dah tua, lama tak ada susu. Nabi kata kalau aku perah, ada susu boleh bagi tak? Boleh. Nabi pun perah. Nama orang ini Ummu Ma'bad. Jadi Nabi pun perah penuh susu. Nabi pun minum, boleh tak minta bawa bekal? Baki itu Nabi SAW bagi pada Ummu Ma'bad. Okey. Kemudian Nabi pun bergerak. Ketika Nabi bergerak, suami Ummu Ma'bad balik. Dia kata, mana dapat susu ni? Tadi ada satu orang, dia ni perahkan susu. Kambing kita ni boleh ada susu pula. Orangnya bentuknya macam mana? Ummu Ma'bad pun cerita, orangnya tinggi macam ini, mukanya macam mana, rambutnya macam mana, cara bercakap macam mana, cara dia berjalan macam mana, dia punya perwatakan macam mana, suara dia macam mana. Sebab itu kalau kita nak tahu macam mana rupa Nabi SAW, hanya ada 2 periwayatan saja. Satu daripada Ummu Ma'bad, satu lagi daripada Sayyidina Ali. Jadi kalau hadis-hadis mengenai rupa bentuk Nabi, Ummu Ma'bad dan Sayyidina Ali. Sebab sahabat-sahabat lain, sebab dia jumpa Nabi, dia nampak Nabi, orang tak pernah tanya dia macam mana rupa Nabi. Tapi Sayyidina Ali sebab dia ke Kufah. Kat Kufah tu macam jauh, jadi orang mesti tanya, Nabi dia macam mana rupa dia jadi Sayyidina Ali cerita macam Nabi. Satu lagi periwayatan Ummu Ma'bad. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat At-Tirmizi sebagainya, 2 periwayatan tu. Okey. Nabi pun bergerak. Bila Nabi bergerak, kemudian Nabi dikejar oleh satu orang. Apa nama, Syurakah bin Malik. Ini pendekkan cerita kan. Jadi Nabi dikejar, kemudian Syurakah bin Malik ni dia naik kuda. Kuda dia tersungkur. Dia tahu kuda tersungkur 3 kali. Dia ni memang sebab dia nak dapat 100 unta tu. Kerana dia tanya Muhammad,
siapa yang melindungi kau? Dia rasa macam pelik ni kan. Maka Allah turunkan, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa. Allah tu tempat minta perlindungan, as-samad. Tidak diberanak dan tidak beranakkan, tak ada siapa pun sama mana standing dengan dia. Maka ketika itu Syurakah Malik Rasulullah tawarkan, Syurakah nak masuk Islam tak? Syurakah kata, buat apa nak masuk Islam? Kau pun aku nak bunuh ni kan. Buat apa kan? Tak. Kalau kau masuk Islam, aku berjanji nanti Parsi kan ada, ingat tak saya sebut tadi ada dua kerajaan, Rom dan Parsi. Parsi akan jatuh ke tangan Islam. Nanti kau akan dapat pakai gelang Maharaja Parsi. Kan? Jadi Syurakah kata, ya je Muhammad ni kan. Dia pun lagi ditang bukang daripada Mekah, bahasa nak senang faham senang faham, maknanya dia pun lari. Nak ada hati Parsi tu nak dikalahkan. Tapi hati dia kata, percaya je lah. Okeylah. Jadi dia melafazkan syahadah. Ketika Parsi tombang, Sayyidina Umar berikan gelang Maharaja Parsi ni kepada Syurakah bin Malik. Nangis Syurakah. Aku teringat mula-mula aku nak bunuh Muhammad, dia ni maknanya dia janji nak bagi gelang ni kat aku pakai betul. Ketika tahun 14 Hijrah. Okey. Kemudian pendekkan cerita, lalu sampai nak pergi ke Kedah. Ni Madinah kat Kedah. Okey. Madinah ni dikelilingi dengan gunung berapi dan masih aktif. Pergi search dekat internet, volcano surrounding Madinah, maknanya apa, ataupun sekitar Madinah kan. Madinah sampai sekarang sebenarnya dia dipenuhi dengan gunung berapi dan masih aktif lagi. Jadi dulu nak pergi Madinah, jalannya bukan direct Mekah pergi ke Kedah, tak. Jalannya pergi ke Perlis dulu, naik tempat Ustaz Amir Perlis, baru turun ke Kedah. Sebab keliling tu gunung berapi ni batu dia tajam. Jadi kena kuda ke, kena unta ke, boleh bernanah luka. Diorang pergi ke Perlis dulu, ke atas tu baru turun balik. Sebab itu ketika peperangan peperangan parit, Nabi tak gali parit seluruh Madinah tu. Nabi gali parit daripada Perlis ke Kedah tu. Di situ gali tu. Sebab keliling tu dulu adalah bukit. Sekarang dah tak ada dah sebab dah ada jentera boleh pecah bukit-bukit kan. Sekarang tak nampak dah. Tapi banyak masih aktif lagi volcano tu ataupun gunung berapi. Okey, jadi pun naik atas, turun dan disambut oleh orang Islam dengan orang beriman ketika dengan kasidah yang kita baca sampai sekarang, Tala al-Badru alaina, kan, min saniyatul wada' dan sampai ke akhirnya. Okey. Jadi macam mana Ustaz Amir sebut tadi, dia bukan perjalanan yang mudah Tapi macam mana Ustaz Jazan sebut tadi, satu tujuan, antara tujuan penting dia adalah untuk kita menghilangkan syirik. Jadi Nabi itu sampai ke Madinah, tujuan dia adalah untuk membersihkan syirik, kekufuran, benda-benda tak bagus, benda tak baik. Itulah juga kenapa para sahabat sampai dekat tanah Melayu kita ni, sampai kat China sana tu, untuk membersihkan kita daripada syirik dan memperkenalkan tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kenapa bermati-matian Islam? Satu Nusantara ni boleh Islam tau. Satu Nusantara ni boleh Islam. Bukan kecil-kecil tau. China tu, maknanya di Guangzhou sana ada makam sahabat. Namanya Abi Waqqas. Abi Waqqas, maknanya dia adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Di depan makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China, kami takkan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di sana. Seperti mana Islam tersebar di Nusantara ini untuk menghilangkan syirik, macam mana Ustaz Zahran sebut tadi, dan juga untuk mengesahkan Allah, iaitu mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, kita ada laluan azan ke apa? Teruskan. Masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita dengan Ustaz Muhammad bin Abdullah tadi ni dibawa round the world. Rasa-rasa tuan-tuan dan puan-puan masuk ke tidak tadi dalam cerita beliau tu? Tu masya-Allah. Inilah orang kata apa? Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Banyak hak yang susah, banyak hak yang payah tuan-tuan. Allahu akbar, masya-Allah. Tapi itulah yang Allah sebut dalam surah An-Nahl,
ayat 41 42 tentang macam mana orang-orang yang terpaksa mereka kena berhijrah kerana Allah, meninggalkan tempat mereka setelah mereka dizalimi, mereka dibuat macam-macam oleh orang yang tak senang dengan iman dan Islam ini. Allahu Akbar. Lalu apa yang jadi kepada mereka? Tentu Allah tunjuk kepada mereka iman dan amal yang mereka pertahan dan jaga itu di dunia ini lagi. Mereka mendapat pembelaan, mereka mendapat penjagaan, dan pahalanya lebih baik di hari akhirat kelak. Itu pun Allah kata kalau mereka mengetahuilah. Sama ada kalau mereka mengetahui itu orang yang terlibat, mereka akan lagi buat lebih dahsyat. Hak yang tak tahu, mereka akan kerugian, tuan-tuan. Dan begitulah Allah SWT nak tunjuk kesabaran orang-orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul demi kerana nak membela agama ini untuk menjauhkan diri daripada orang-orang yang menzalimkan diri. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perjalanan yang 450 ataupun 500 km itu yang tadi disebut dengan panjang lebar oleh Ustaz Muhammad kepada kita ialah dengan satu tujuan dan matlamat, nak mengajak kepada manusia mentauhidkan Allah. Pada hari ini, setelah mana bumi Mekah dikembali balik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membukanya balik semula setelah Nabi patah balik, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, apabila telah datang pertolongan daripada Allah, kamu akan tengok dibukakan balik kembali kota Mekah itu. Masya Allah, dibukakan apa? Dan kamu akan nampak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Mereka sendiri yang memecahkan patung-patung berhala. Kerja itu bukan sekejap, tuan-tuan, lama. Macam mana tadi Ustaz Muhammad bagi tahu, nak mengislamkan Nusantara Melayu ini, nak mengislamkan Asia Tenggara ini, itu bukan kerja sehari dua, tuan-tuan dan puan. Maka sebab itu kita ambil iktibar yang sebesar-besarnya pada malam ini. Wahai ulama, wahai umara, mari kita teruskan kerja yang baik, kerja yang mulia ini. Kerana pada hari ini mungkin bukan di tangan kita perkara itu berlaku, tapi perkara itu akan terpelihara dan terjaga di kemudian hari, tuan-tuan dan puan. Wallahu alam. Kalau Ustaz Muhammad ni dia dah sampai dah apa? Tempat orang duk main judi di Amerika apa nama? Ustaz, Texas ke apa? Bukan Texas, apa benda apa? Las Vegas. Las Vegas. Dia kata sama ni macam apa? Sunway piramid ni. Saya tak tahulah, tuan-tuan. Pada peringkat awal dahulu katanya Sunway piramid ni dia punya patung tu nak buat muka orang, betul ke salah tu? Tu. Lalu ada penentangan daripada ni lah, di tempat-tempat kita ni tak bersetuju, maka tukar kepada kepala singa. Jadi kepala orang tak elok, tapi kalau kepala singa okey. Okey. Tak tahulah tuan-tuan yang duduk di sini okey setara mana, tak tahu. Ustaz Muhammad Jazlan, masya-Allah, tabarakallah. Tajuk yang kita angkat pada malam ini, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Allah dan membela ummah, Ustaz. Maka dalam nak menuju ke arah itu sudah pasti ada sukar dan payahnya, yang sebagaimana disebut tadi oleh Ustaz kepada kita. Bagaimana kita pada hari ini, Ustaz? Sepatutnya bukan saja rasa, untuk kita juga berjuang berjihad, sebab Nabi dah tak bersama dengan kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Amir, adinda Ustaz Muhammad, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kita dah dibawa sejarah yang begitu panjang dan kita dah sampai ke Madinah. Dan waktu itulah kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW membangunkan masyarakat Madinah itu menjadi satu negara yang begitu baik, dan akhirnya Islam itu berkembang dengan baik. Dan waktu itulah akhirnya kita dapat balik, iaitu apa? Menawan Mekah itu sendiri. Ini satu perkara yang besar. Oleh sebab itu, kalau kita lihat Nabi SAW datang ke Madinah itu disambut oleh masyarakat Islam di Yathrib itu menunggu-nunggu, dan mereka tak kenal Nabi SAW. Antara orang yang menunggu iaitu siapa? Kalau kita tengok Abdullah bin Salam.
Abdullah bin Salam ni kalau kita tengok dalam sejarah dia seorang Yahudi dan dia seorang pendeta dan dia memang tahu selok belok kitab Taurat ni dan dia pengamal kitab Taurat sebenarnya. Waktu itulah bila mana dia tengok Nabi SAW datang, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi cakap mula-mula sampai ke Madinah, dan dia bertanya beberapa soalan. Waktu itu dia tengok memang ini Nabi SAW yang pernah disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Ini kalau kita tengok sejarah ni cukup panjang. Cuma yang saya nak sebut seperti mana yang disebut Ustaz ni, apakah sebenarnya yang Nabi bangkitkan ataupun Nabi tanamkan kepada orang-orang Islam tatkala itu, yang mana waktu itu orang Islam jadi bersaudara, orang Islam jadi orang yang dapat mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW tanamkan kepada jiwa orang mukmin itu ada 7 perkara yang besar. Perkara yang pertama Nabi tanamkan iaitu apa? Iaitu cinta kepada Allah. Nabi bawa yang pertama cinta kepada Allah. Sebab itu dalam perjalanan Nabi hijrah pun apa yang disebut iaitu Allah. Tadi kalau kita tengok tadi apa Surakah siapa yang kuda ni, Surakah bin Malik, yang disebut Allah yang menyelamatkan aku, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah lah yang menjadi pelindung kepada aku. Maka pertama yang ditanamkan ke jiwa orang mukmin ketika itu adalah mencintai Allah dengan iaitu apa? Menyuburkan atau mengangkat martabat 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan itu saja, Nabi ajar juga bagaimana membesarkan Allah Ta'ala itu dalam diri. Mana rasa makna kebesaran Allah SWT. Kita kalau sebut sekarang membesarkan Allah Ta'ala, bagaimana kita rasa? Kita macam tak ada apa-apa. Mengucap 2 kalimah syahadah itu tak ada apa-apa. Saya ingat lagi episod dengan adik saya, kita dekat Pakistan. Dekat Pakistan, dia tanya ni, kita ambil masa sikit boleh ini kita cerita je lah. Masa tu kita pergi hantar bantuan dekat Pakistan. Gempa bumi 8-9 tahun dulu. Itu second yang pertama. Jadi saya dengan duta waktu tu Tazi Hasim Husin, Ustaz Muhammad ni dia boleh tanya dekat pump attendant tu, tahu tak pump attendant tu? Dia kata tu Musliman, dia tanya pasal dia boleh cakap Urdu. Saya dengar dia. Tahu tak Pakistan tu buat macam duduk bangun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya dengan Tan Sri dalam kereta tu ketawa boleh nak pecah perut dah. Saya cakap apa hal pula kau semua orang tu mengucap. Dia cakap saya tak ada long, dia kata. Ini bila tanya di Islam dia akan mengucap 2 kalimah syahadah. Ya ke? Ya. Saya tanya, are you Muslim? Sekali lagi dia buat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada sama tak macam Pakistan? Lebih kuranglah. Jauh macam Pakistan tu lebih kurang je. Rupanya hebatnya 2 kalimah syahadah tu dia bangun mengucap 2 kalimah syahadah. Kita macam mana agak-agak? Cuba dah Ji, mengucap Ji. Macam mana agak-agak? Kau nak kena lempang aku ni bukan main-main tau kan? Aku ni Islam tau. Si tiba-tiba nak suruh aku mengucap. Dia tanya tu Musliman boleh mengucap. Kita macam ni. Cuba orang tanya kita, awak Islam ke? Macam mana kita agak-agak? Din cakap dengan sembarang cakap Din. Makan jangan sembarang makan Din. Lebam biji mata kau agak-agak. Itu yang kita sebut. Tengok hebat 2 kalimah syahadah. Kita di mana? Sebab itu perkara yang pertama Nabi masukkan ke jiwa orang mukmin itu membesarkan Allah Ta'ala dan mengangkat 2 kalimah syahadah. 1. Yang kedua, apa Nabi tanamkan dekat jiwa orang mukmin? Iaitu apa? Mencintai Nabi SAW. Kita ni mencintai Nabi tak? Memang kita mencintai Nabi. Tapi macam mana kita nak ambil riwayat daripada tadi? Bagaimana rupa bentuk Nabi SAW? Bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW? Itu yang kita kena tahu. Sebab itu majlis yang kita buat ni bukan main-main. Majlis untuk mengenang, untuk mengingat dan untuk menzahirkan kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini perkara yang penting. Itu yang kedua. Dan perkara yang ketiga, Nabi tanamkan ke jiwa orang mukmin itu iaitu apa? Untuk mencintai agama. Sebab itu agama Islam bukan boleh dicabut. Agama Islam bukan dibuat bermain. Tapi akhirnya sekarang kita rasa apa? Kita rasa ya Allah, hai, yang mempermainkan agama Islam itu daripada orang Islam sendiri. Islam dibuat lawak, Islam dibuat macam tak ada pertimbangan yang baik. Sebab apa? Mereka dah jauh 2 perkara yang awal, iaitu apa? Mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ini tugas kita ni. Bangunkan beragama, bangunkan hidup beragama. Agama Islam satu agama yang mengajar kita daripada mula kita bangun sampai kita tidur semula. Masuk jamban, keluar jamban, semua Islam ajar. Itu satu yang perkara hebat yang kita kena tak faham.
Apa-apa dudukan agama kita. Tapi kita tengok sekarang kan, ini kita kena sendirilah, kita kena faham lah. Dan perkara yang keempat yang Nabi tanamkan kepada orang mukmin ketika kali itu, iaitu apa? Cinta sesama Islam. Kita ni sayang tak antara kita ni? Kita tengok ni, kita sayang tak antara kita? Ke kita masih lagi bermusuhan? Sampai Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mana kita nak tahu hadis? Ini tanggungjawab kita mencintai kita antara satu sama lain. Kalau kita tak boleh mencintai saudara kita, tak boleh merahmati dia, tak boleh rasa kesusahan dia, macam mana kita nak jawab kita ni orang yang sempurna iman? Agak-agak. Ini bukan marah, cakap. Ya, ini yang keempat ni. Dan yang kelima, baik, dalam hijrah Nabi SAW, apa yang Nabi tanamkan iaitu cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat. Kita ni orang beriman, syukur kepada akhirat. Apa yang kita buat, kita dah nampak akhirat. Kenapa kita solat, kita dah nampak azab api neraka. Kenapa kita bersedekah, kita nak dapatkan syurga. Kenapa kita buat? Kerana kita nak dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Dah nampak akhirat. Ini anak mata kita. Sebab itu kita kalau bersedekah, sampai kalau kita tengok antara perkara yang kedua disebut oleh Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, yang keluar dari mulut Nabi iaitu apa? Iaitu berilah makan. Beri makan, sedekah. Wa itu ta'am, makna berilah makan. Selepas disuruh afsus salam, memberi salam, dan yang kedua apa kata Nabi? Beri makan. Sebab apa? Orang mukmin ni orang bersedekah. Ibu-ibu, ayah-ayah, apa sedekah kita yang paling afdal, yang paling Allah terima sekarang? Agak-agak apa? Sedekah air ni. Kita tak pernah berkira sedekah air, betul tak? Betul tak? Tapi air kosong jugalah. Kan? Air kosong juga. Maknanya air kosong tu kita bagi, itu dah yang paling apa? Yang paling ikhlas. Sebab itu yang keempat, yang keenam, Nabi tanamkan kepada orang mukmin tatkala itu, iaitu apa? Untuk jadi orang mukmin yang sempurna, iaitu dengan Nabi tanamkan cinta kepada apa? Kepada amal ma'ruf, iaitu sentiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Dan Allah sebut man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amalan yang baik, tak kira lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia tu beriman, maka Allah jamin hidup mereka itu dengan kehidupan yang baik. Apa kita nak takut? Allah dah jamin dah. Tapi syaratnya buatlah amalan-amalan yang baik. Dan akhirnya yang ketujuh, apa yang Nabi tanamkan kepada jiwa orang mukmin ketika itu, iaitu berjihad. Jihad ekonomi, jihad ilmu pendidikan, jihad berkaitan membela agama, jihad dakwah. Sampai tadi kalau kita lihat Ustaz Muhammad bawa nama-nama yang sampai ke China, yang daripada utara tu apa? Kas dan Kis. Ada dua lagi yang daripada Xinjiang. Ada dua sahabat lagi Nabi SAW yang masuk dari utara, Kas dan Kis kan. Dua sahabat tu sampai ke situ. Dan tadi kita tengok, kalau aku datang, aku tak akan balik, sama ada mati ataupun bumi Cina ni akan jadi bumi Islam. Ya Allah, hai, begitu hebat kita bagaimana tujuh Nabi tanamkan kepada sahabat-sahabat Nabi atau orang Islam di Madinah waktu itu. Mudah-mudahan tujuh perkara ini kita dapat kongsi sama, dan lepas ni insya-Allah kita berterusan terus untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tujuh saranan tadi sebenarnya sangat berat, sangat besar. Tetapi begitulah sebagaimana yang telah ditempuh dan dilalui oleh para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari antara hari, mana nak sama hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, mana nak sama Nabi Muhammad. Banyak umat antara umat, mana nak sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berada pada hari ini bukan lagi seperti mana berjuang seperti Nabi dan para sahabat. Kita hanya mempertahan, kita hanya menerus apa yang mampu kita buat dan kita lakukan. Cubalah sedaya upaya yang boleh. Tema Ma'al Hijrah pada tahun ini apa dia tuan-tuan dan puan? Keluarga Malaysia, pemangkin kemakmuran. Nampak macam tak tahu semua ni. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan.
Ni kita duduk datang hadir bersama pada malam ni atas nama keluarga Malaysia. Masya Allah. Kita duduk seketika bagi mendengar pesanan Allah, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali, Masya Allah Ustaz Muhammad, sekali soalan yang terakhir sekali Ustaz menggulungkan apa yang telah kita bawa pada malam ni Ustaz. Kalau di Malaysia kita yang suka duk menyambut Ma'al Hijrah ini, suka sangat duk melagukan lagu satu Muharram detik permulaan. Tapi soalan saya kepada Ustaz, kenapa kita kaitkan Muharram Hijrah ni? Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah itu membentuk perpaduan. Oleh itu, kenapa tu ada 4 perkara tu Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih bagi Ustaz Amir, Kakanda Ustaz Jazlan. Selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi macam mana Ustaz Amir sebut tadi, hijrah itu persaudaraan, pengorbanan, ya. Sahabat memang berhijrah, ingat tarikh dia adalah 622 Masihi. Untuk kita nampaklah tahun bila hijrah ni kan, 622 Masihi, memang sehelai sepinggang. Tak ada apa. Jadi daripada Mekah ni, daripada Kuala Lumpur ni pergi ke Kedah tu tak ada apa, sehelai sepinggang. Tinggal semua. Nak ringkas berjalan ya. Sampai di Madinah, persaudaraan ya. Persaudaraan ada bentuk pengorbanan. Orang Madinah, siapa tak ada rumah, rumah ni nak senang faham kalau bahasa sekarang buat partition. Partition bagi sebahagian orang daripada Mekah. Tak ada baju, bagi baju. Macam Ustaz Jazlan sebut tadi, bagi makan, kan? Maknanya persaudaraan. Yang tak ada apa-apa, bagi, kan? Jadi sampai Nabi SAW juga, rumah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari dibuat partition. Dia ada rumah, ada 2 tingkat. Bahagian atas maknanya Nabi duduk, sebelum Nabi buat rumah sendiri waktu itu. Sebab sehelai sepinggang, itu persaudaraan. Jadi sebenarnya hijrah ni pengorbanan, persaudaraan, itu yang kita kena faham. Okey, 622 Masihi. Dan semangat hijrah ini terus dipegang oleh umat Islam. Kita boleh tengok dalam sejarah ketika Baitul Maqdis tumbang. Baitul Maqdis pernah dijajah oleh tentera salib pada 1087 Masihi. 1087 Masihi. Satu dunia umat Islam datang mempertahankan Baitul Maqdis sampai dapat ditombangkan balik pada 1187 Masihi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Semua kita kenal nama Salahuddin Al-Ayyubi. Okey? Kerajaan Islam Andalusia. Ada satu kerajaan Islam di bahagian barat Andalusia. Andalusia sekarang Spain, Spanyol. Andalusia ni dikalahkan, ditombangkan oleh kerajaan Kristian pada 1492 Masihi. 1492 Masihi, umat Islam satu dunia tolong orang Andalusia. Tuan-tuan sekalian, daripada mana-mana ada satu orang pahlawan laut nama dia Laksmana Khairuddin. Laksmana Khairuddin ni, dia ni bawa kapal-kapal untuk pindahkan orang Islam daripada Andalusia pergi ke Tunisia, pergi ke Maghribi, biar orang Islam tak kena bunuh waktu tu. Percuma je. Tengok persaudaraan, pengorbanan pada 1492 Masihi. Kan? Laksmana Khairuddin ni dia bukan bangsa Arab dia bangsa Barbar. Bangsa Barbar ni orang Maghribi, itu bangsa Barbar. Jadi dia punya janggut warna putih. Jadi orang Islam kalau janggut warna putih, dia warnakan dengan inai. Jadi janggutnya warna merah. Jadi orang barat memanggilnya orang Barbar yang berjanggut ros, Barbarossa. Dalam filem Pirate the Caribbean ada satu Captain Barbossa. Captain Barbossa tu sebenarnya adalah Laksmana Khairuddin. Orang barat memanggil dia orang Barbar yang berjanggut ros, Barbarossa.
ataupun Barbosa. Itu tokoh sebenar orang Islam tu. Dia menolong umat Islam daripada Andalusia ketika tombang 1492 Masihi. Tak lama selepas Andalusia tombang, Melaka tombang 511 Masihi. Patugi serang Melaka waktu tu. Ketika itu umat Islam bantu. Ketika kerajaan Melayu tombang, kerajaan Islam Melayu tombang di Melaka 1511, kerajaan Islam Demak. Demak ni Jawa. Kerajaan Islam Jawa, Demak hantar pahlawan-pahlawan tolong Melaka walaupun tak berjaya. Sebab itu kan ada bidalan pantun. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika betul bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Itu sumpah dulu tu. Itu bidalan pantun sejak dulu tu. Kenapa? Roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Kerajaan Islam Demak, Sultan Pati Yunus bantu Melaka 1511. Tapi tak berjaya. Yang berjaya menghapuskan penjajah Melaka, Alfonso Albuquerque siapa? Kerajaan Islam Moghul daripada India. Ketika Alfonso Albuquerque nak balik ke Spanyol, dia diserang oleh kerajaan Islam Moghul. Mati dia di sana. Tapi orang tanis tulis, oh dia tu diserang oleh Lanon. Tapi tidak, kerajaan Islam Moghul waktu tu. Aja mana persaudaraan. Aja maksudnya sejak dulu lagi inilah kesamaan. Kita diikat macam mana Ustaz Jazan sebut dengan kecintaan pada Allah, pada Rasul, pada persaudaraan Islam, pada agama sejak dulu lagi. Dan selagi mana kita berpegang kepada ini, kita akan kuat. Dan sejarah dulu umat Islam. Okey. Kerajaan Islam Dali. Tuan-tuan boleh cuba salin kejap lagi tambahkan kita punya knowledge, pergi Google. Negeri China pernah ada kerajaan Islam. Nama kerajaan Islam tu kerajaan Islam Dali di Yunan. Di Yunan dikalahkan oleh kerajaan China, dihapuskan semua syahid sultan-sultan Islam China sana tu. Kerajaan Islam Yunan. Kemana orang Islam Yunan tu pergi? Dia pergi kepada negeri-negeri Melayu Nusantara. Sebab tu orang-orang Kelantan ada kata kalau siapa kan dia keturunan Yunan, keturunan China Yunan. Itu memang betul. Sebab dia orang turun sampai ke Cambodia, sampai ke Thailand, sampai ke tanah Melayu kita ni. Siapa yang bagi perlindungan? Kerajaan Islam Melayu ketika itu. Ini kurun ke-18, kerajaan Islam Dali. Jadi maknanya, sebab tu macam Ustaz Jazan sebut tadi kan, ada orang susah, kalau di Islam, dia Muslim pergi ke mana-mana, kita kena tolong semampu yang boleh. Macam kita pergi Pakistan 2004, 2005, waktu tu gempa bumi di sana. Gempa bumi di sana kan, saya Ustaz Azlan dengan Tan Sri Duta waktu tu kita pergi, kita hantar, kita tengok. Maksudnya kita hantar pergi ke sana. Bayangkan ketika kita nak balik kita susah. Saya ada peristiwa, maksudnya orang sana tolong kita padahal tak kenal. Tuan-tuan kalau datang ke mana-mana, saya dengan Ustaz Azlan kita uruskan korban dekat China, kat Pingliang. Kat Pingliang kan. Dia tengok kita Islam, suka dia. Bagi salam dia, beratur ramai-ramai, dia kata Assalamualaikum. Saya cakap Ustaz Azlan, kita nak jawab Waalaikumsalam ke Waalaikumsalam ni. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Wih, Waalaikumsalam. Oh, Musliman. Waalaikumsalam. Islam, bagi salam, dia bangga, dia ajak kita makan, dia push, Masya Allah. Mana-mana, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak biasa pergi ke luar negara, maknanya Mekah pun tengok, Mekah memang orang Islam lah, negeri-negeri bukan orang Islam, jumpa kita bagi salam, terus bertaut hati tu. Sebab hati orang Islam ada kecintaan, macam mana yang Ustaz Jazal sebut tadi. Nanti kita mungkin boleh minta Ustaz Jazal ulangkan serengkas 7 kecintaan yang ditanam oleh Nabi SAW kepada hati umat Islam, sampai umat Islam tu saling membantu, saling menolong. Bukan sekarang saja, sejak dulu lagi. Kita tengok kalau sejarah kerajaan Islam Melayu ni sejak dulu lagi. Kerajaan Islam Melaka tombang, kerajaan Demak bantu. Kita pernah bantu Demak, kita pernah itu adalah kekuatan umat Islam. Sepenuh hijrah ni ditautkan kecintaan dalam hati umat Islam. Wallahu a'lam. Subhanallah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah mendengar pelbagai macam intipati daripada perkongsian kehadiran kita sepenuh Muharram 1444 Hijrah pada kali ini.
Tujuan kita ialah apa? Nak menunjuk kesatuan di antara kita sama kita dalam membela Allah dan ummah atas asbab Allah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Yasrib. Pada waktu dan ketika itu Allah angkat atas nama pada hari ini Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya-cahaya dengan iman dan Islam. Semua ini berlaku dan terjadi tidak semudah dan senang kita ungkap dan perkatakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Melainkan kita pada hari ini kena ada satu tekad dan azam untuk terus menjaga iman dan Islam, berpaksaan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama dengan kita ini membina hubungan persaudaraan. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita mesra-mesrakan, yang mesra kita serasi-serasikan. Dah kita serasi, kita bahagi-bahagikan, kita kongsi-kongsikan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Dan kita jangan lupa amal kita, segala apa yang dah kita buat daripada perintah Allah ini menjadi saham dan bekal kita untuk kembali balik ke alam baqa. Daripada apa yang telah dikongsikan juga oleh kedua-dua ahli panel kita pada malam ini melambangkan apa, tuan-tuan dan puan? Islam yang telah berkembang laksana bunga yang indah, yang berkembang mekar harum mewangi, tumbuhnya memenuhi bumi, tumbuhnya memenuhi bumi, lembah dan tanah yang tinggi, kesuburan itu telah dibajai oleh darah para syuhada. Kembangnya itu telah disirami oleh air peluh para mujahid. Masya Allah, tuan-tuan. Tu panjang lagi tu dia punya lirik dia. Nak kata kepada kita apa? Berkembang, maju, ada sumbangan daripada orang-orang yang berjuang berjihad, ada daripada kalangan alim ulama, mujaddid dan mujtahidnya. Semua ini didukung oleh apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kata-kata itu, saya bagi pihak kedua ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pengurusan Masjid Al-Husna dan kepada semua yang hadir pada malam ini. Daripada awal kita bersama sampailah akhir, kita mendapat pelbagai macam perkongsian-perkongsian yang bernilai dan bermakna demi menghayati hijrah Rasulullah SAW. Mohon maaf daripada saya mewakili kedua ahli panel jika sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan di dalam pengendalian forum majlis ilmu pada malam ini. Oleh itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.